Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita pada pagi ini alhamdulillah dapat bersama-sama lagi dalam sesi Quran, tadabbur Quran harian. Alhamdulillah. Pada pagi ini alhamdulillah kita akan bersama-sama di muka surat insya-Allah 511 insya-Allah. Kita telah berada di muka surat 511 iaitu 511. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan memasuki satu surah baru daripada Al-Quran, iaitu surah Al-Fatah. Surah Al-Fatah. Selepas daripada kita telah melihat surah Muhammad sebelum daripada ni, maka kita akan melihat sekarang ni surah Al-Fatah. Jadi setengah ulama mengatakan bahawa surah Al-Fatah ini adalah merupakan pelengkap kepada surah Muhammad sebelum daripada ni. Jadi insya-Allah hari ini kita akan bersama-sama dalam surah ini. Kita akan bersama dalam surah Al-Fatah hari ini, dan kepada mereka yang mempunyai mushaf, yang mempunyai kesesuaian untuk membuka mushaf, yang mempunyai suasana, sila buka mushaf insya-Allah untuk kita bersama-sama meneliti, melihat apakah yang akan diperkatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa Allah Taala nak sampaikan kepada kita melalui muka surat ini insya-Allah. Jadi walaupun muka surat ini, kita katakan muka surat ini sebenarnya adalah mushaf yang ditulis oleh ulama-ulama, bukanlah maknanya inilah satu ketetapan. Muka surat ini bukan satu ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan. Yang ketetapan tu ialah nama-nama surah dan juga bilangan-bilangan surah, kemudian pecahan-pecahan, itu adalah merupakan ketetapan, satu benda yang telah sejak daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Tetapi muka surat ini adalah untuk memudahkan pembaca-pembaca. Oleh kerana itulah kita lihat ada muka surat dalam mushaf-mushaf yang berbeza. Ada standard yang kita gunakan pada hari ini adalah mushaf Madinah. Muka suratnya adalah mengikut cetakan daripada pusat cetakan Al-Quran di Madinatul Munawwarah. Jadi dia mempunyai 604 muka surat. Dan itulah yang digunakan oleh kebanyakan daripada orang Islam pada hari ini, yang dipanggil sebagai mushaf Utsmani. Jadi insya-Allah kita bersama-sama dalam surah Al-Fatah. Surah Al-Fatah ini adalah turunnya, menurut riwayat yang paling kuatlah, adalah mengatakan turunnya adalah selepas daripada kepulangan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Hudaibiyah. Oleh kerana itulah maka setengah ulama, pendapat yang kuat di kalangan ulama mengatakan bahawa surah yang dimaksudkan dengan Al-Fatah di sini dalam surah ini adalah merupakan Hudaibiyah, bukannya Fathu Makkah. Walaupun terdapat pendapat lain yang mengatakan bahawa Al-Fatah di dalam ayat ini adalah maksudnya ialah Fathu Makkah. Tetapi kita katakan pendapat yang kuat, pendapat majoriti daripada golongan mufassirin, ulama-ulama tafsir mengatakan bahawa inna fatahna laka fatham mubina, di sini kami telah membuka untuk kamu ni, maksudnya adalah Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah. Jadi nampak macam kata-kata dia tu macam tak sesuai sikit kan, bunyi macam Fatah, tapi sebab apa? Sebab Fatah tu maksudnya ialah kemenangan. Fatah tu maksudnya ialah pembukaan, tapi pembukaan apa? Iaitu satu era baru, satu lembaran baru dalam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah orang-orang yang beriman. Jadi oleh kerana itulah maka dinamakan surah Fatah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat gembira dengan surah ini kan, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata bahawa aku telah diturunkan yang mana satu surah yang mana khairun indi minad dunya bima fiha bima alaiha. Jadi Nabi SAW kata, aku telah diturunkan satu surah yang mana ianya lebih baik bagi aku kan daripada dunia dan juga segalanya. Kita bayangkan suasana penurunan surah Al-Fatah ini ialah ketika selesai daripada perjanjian Hudaibiyah, iaitu apabila Nabi SAW keluar daripada Al-Madinatul Munawwarah pada bulan Zulkaidah, nak menuju ke Mekah, nak untuk menunaikan umrah. Jadi tiba-tiba mereka ni datang dalam keadaan macam tu, seramai 1,400 orang. 1,400 orang Muslim telah bersama-sama dengan baginda Nabi SAW. Itu pada tahun yang ke-6. Tapi ada pendapat kata tahun yang ke-7. Tak apa, kita kata tahun yang ke-6. Jadi pada penghujung tahun yang ke-6 tu, Nabi SAW telah bersama-sama menuju ke Makkahul Mukarramah tanpa membawa senjata untuk peperangan dan sebagainya. Tiba-tiba mereka telah ditahan. Mereka tak dibenarkan masuk.
Di border tu kan, di border masuk ke Mekah tu, orang-orang Arab ni yang menguasai, orang Quraisy yang menguasai Makkah ni, mereka telah tahan, mereka tak benarkan masuk. Lalu Nabi SAW berkampung ataupun berkhemah lah, berhimpun di satu tempat nama dia Hudaybiyah. Jadi sampai sekarang ni tempat ni masih ada, masih ada lah sekarang kan, dan dipelihara lagi, dan kita boleh pergi ke tempat tu kalau kita ke Mekah, insya-Allah jika dibenarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sanalah, di sana maka Nabi SAW berkumpul, dan kemudian Nabi SAW telah mengutuskan Uthman bin Affan untuk pergi berbincang dengan orang-orang Quraisy ni. Tapi Uthman ni bila dia pergi, dia lama tak balik, lambat. Jadi timbullah gosip-gosip, timbullah kata-kata kan, viral lah pada ketika itu di kalangan orang Islamnya, apa, Uthman telah dibunuh. Jadi mereka pun bersiap-sialah, kalaulah Uthman telah dibunuh, maka makna utusan kita untuk berbincang, untuk negosiasi, tiba-tiba dibunuh, maka kita mesti terpaksalah bersedia untuk berperang. Jadi mereka telah bersama-sama untuk berbai'ah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berlakulah di situ bai'atul ridwan. Jadi selepas daripada tersebut, tiba-tiba Uthman pun balik, Uthman muncul. Jadi makna Uthman tak kena bunuh. Jadi lalu berlakulah selepas daripada itu perjanjian. Ada ceritanya agak panjang sikit lah, tapi ini berakhir dengan satu perjanjian, yang mana perjanjian itu dipersetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menariknya di sini ialah ramai di kalangan orang Islam ni macam tak setuju dengan isi perjanjian Hudaybiyah tersebut kan, kerana mereka rasa bahawa macam mana ni, macam menghina kita, menghina agama kita kan, dan sebagainya lah. Antaranya yang pertama, apa, mereka tak dibenarkan masuk ke Mekah pada tahun itu, mereka mesti balik dan datang pada tahun hadapan. Jadi itu antara benda yang hinanya kita boleh dihalau macam tu. Kemudian lagi adalah isi-isi perjanjian dia, kalau orang tu beriman, maka mereka mesti dihantar balik lah kan. Kalau daripada Mekah tak perlu hantar balik, tapi kalau daripada Madinah mereka perlu dihantar balik ke Mekah. Kemudian lagi macam-macam lah kan. Tetapi di antara kandungan yang penting di situ ialah orang-orang Quraisy telah memberi kebenaran, mereka tidak akan mengganggu lagi apa yang dibuat oleh Muhammad untuk berjanji dengan sesiapa saja, untuk membuat perjanjian dengan sesiapa saja di manusia-manusia di tanah Arab pada masa itu. Jadi oleh kerana itulah maka Nabi SAW merasa gembira lah. Kenapa? Ini adalah permulaan baru kepada Islam, iaitu apa, selepas daripada ni orang kafir Quraisy dah tak boleh tak kacau kita lagi, maka kita akan boleh untuk pergi ke mana-mana je untuk berdakwah. Jadi inilah satu pembukaan yang besar bagi Islam sebenarnya, iaitu kemenangan kepada dakwah. Walaupun kita tak boleh tunaikan umrah pada tahun tu, tetapi tak apa. Sebab apa? Sebab kita telah mendapat satu kemenangan baru. Kemenangan yang pertama iaitu apa? Iaitu orang Arab Quraisy, kerana Quraisy sekarang telah mengiktiraf kita sebagai satu kelompok, sebagai satu organisasi, sebagai satu negara. Kerana kalau mereka tak mengiktiraf kita, takkan mereka ni nak buat perjanjian dengan kita. Itu yang pertama lah. Yang keduanya, apabila mereka ni melakukan gencatan senjata, tak akan memerangi kita, bermakna apa? Kita bebas untuk melakukan dakwah. Jadi yang penting tu ialah untuk dakwah. Kalau dakwah tu boleh tersebar, maka itulah, tak apa, gencatan senjata tak apa kan, tapi kita boleh melaksanakan dakwah. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala telah gambarkan melalui surah ini, inna fatahna laka fathan mubina. Jadi Allah Taala, kita akan baca insya-Allah, panjang sikit dia punya mukadimah kita pada hari ini kan. Jadi kita akan baca seterusnya, ialah Allah, kita ambil keberkatan insya-Allah daripada surah ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami telah membuka kan, telah membuka untuk kamu kan. Walaupun ada orang mengatakan, oh telah, maknanya telah berlaku lah kan. Kalau Hudaybiyah, kalau Fatuh Mekah belum berlaku lagi. Sebab apa? Fatuh Mekah berlaku 2 tahun selepas daripada itu, bukan berlaku sekarang. Tapi bagi orang yang mengatakan bahawa maksud di sini ialah pembukaan kota Mekah, mereka mengatakan begini. Kadang-kadang memang dalam bahasa Arabnya menggunakan perkataan madhi, fi'il yang telah lepas. Tapi bila disebutkan perkara itu belum berlaku lagi, sebagai contohnya dalam Quran ada kan, ata amrullah fala tasta'jiluh, telah datang amrullah urusan Allah kan, patut pelaksanaan Allah. Tapi adakah benda itu telah berlaku? Ia belum berlaku kan. Tapi bila dalam bahasa Arab, apabila digunakan fi'il madhi kepada sesuatu benda yang belum berlaku lagi, itu menunjukkan bahawa ianya pasti akan berlaku.
Itu jadi begitulah juga bagi pendapat yang mengatakan bahawa fathu di sini ialah Fathu Mekah. Tapi bagi pendapat majoriti ulama yang mengatakan bahawa al-fathu di sini ialah Hudaybiyah. Jadi kita susah tengoknya, Allah kata inna. Dalam permulaan dalam surah ini Allah Taala menggunakan inna. Jadi kita telah sebut sebelum daripada ni, kita ulang sikit, iaitu apa? Iaitu kadang-kadang dalam Quran ini dia menggunakan perkataan kami. Kadang-kadang Allah Taala menggunakan perkataan aku, inni. Kalau inni tu aku, kalau ana tu aku. Jadi ulama-ulama tafsir telah melihat perkara ini dan membuat kesimpulan bahawa apa? Jika sekiranya dalam konteks Allah Taala nak menceritakan tentang kekuasaannya, maka dia akan gunakan perkataan inna. Tetapi jika sekiranya dalam konteks Allah Taala nak menceritakan tentang zatnya, maka dia akan menggunakan perkataan inni ataupun ana. Jadi inni, ana, patut nahnu, inna. Jadi maknanya kat sini ialah itulah perbezaannya. Jadi Allah Taala mulakan surah ini dengan inna fatahna, sesungguhnya kami telah membuka fatah laka fathah mubina, untuk kamu wahai Muhammad dan juga untuk umat kamu lah, dengan satu fathan, satu pembukaan yang mubina, yang jelas. Yang jelas apa? Iaitu jelas, nampak sangat, ketara kan kemenangan ni kan. Jadi orang Islam yang pada masa tu, yang setengah daripada mereka ni yang macam, termasuk Saidina Umar pada permulaannya rasa macam, oh apa ni kan, macam tak setuju lah kan. Jadi menyatakan, menzahirkan tak setuju. Ramai lagi orang Islam daripada 1400 yang tak setuju kan. Tapi kita tengok kemenangan Allah Ta'ala ni kan, selepas daripada itu apa? Kalaulah pada tahun yang ke-6 ni seramai yang pergi bersama dengan Nabi SAW ke Mekah ialah 1400 orang. Selepas daripada itu masa pembukaan kota Mekah, selepas saja 2 tahun orang yang bersama dengan baginda Nabi SAW ialah 10,000 orang. Jadi yang artinya peningkatan yang mendadak lah selepas daripada 2 tahun selepas daripada perjanjian Hudaybiyah. Jadi seterusnya kita kata Allah Ta'ala pun sebut selepas daripada itu apa iaitu kan, the reason kenapa Allah Ta'ala beri itu, ataupun tanda-tanda Allah Ta'ala beri itu kan banyak benda. Jadi setengah ulama telah mengira kan, di dalam surah ini disebutkan sebanyak 11 ataupun 12 perkara yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang beriman dan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertamanya apa yang diberikan iaitu liyaghfira, iaitu ghufran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Seolah-olahnya Allah Taala sebut di sini iaitu dia mengampunkan untuk kamu apa dia kan tu, ma taqaddama min zambika, dosa-dosa kamu yang terdahulu. Itu terjemahan dosa-dosa kamu yang terdahulu dan juga dosa-dosa kamu yang wa ma ta'akhkhara, dan yang kemudian. Apa maksud? Yang pertamanya, adakah Nabi SAW mempunyai dosa? Jawapannya tidak. Nabi adalah maksum. Jadi oleh kerana itulah maka ulama-ulama telah membuat takwil memberi maksud kepada ghufran kat sini ialah yang pertamanya ialah apa, iaitu bukannya ghufran tu ghufran dosa. Az-zambu situ bukan maknanya dosa, tetapi memaafkan yang dinamakan apabila berlaku pada Nabi dinamakan sebagai khilaful aula. Khilaful aula ni artinya ialah menyalahi suatu benda yang sepatutnya. Iaitu Nabi kadang-kadang sepatutnya dibuat macam ni tapi dibuat macam ni. Kedua-dua tu tak salah. Kedua-dua tu bukan dosa, tapi Nabi memilih suatu perkara kadang-kadang. Sebagai contohnya ialah semasa tawanan Badar Nabi SAW lebih mirip kepada pandangan yang diberikan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar kan. Tetapi selepas daripada itu datanglah kan Allah SWT. Begitu juga dalam dakwah Nabi semasa Nabi SAW di Mekah kan, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abasa wa, dia telah bermasam muka, dia telah memalingkan muka kan ketika datang kepadanya seorang orang buta. Jadi makna di sini ialah apa kan, itu bukan salah kan, itu hanya teknik, itu hanyalah pemilihan mana yang baik, mana yang jadi Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olahnya macam kata menyebutkanlah tidak suka Allah Subhanahu Wa Taala terhadap apa yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Jadi itu pendapat yang pertama lah, mengatakan az-zambu kat situ bukannya dosa, tapi maksudnya ialah khilaful aula. Yang keduanya ialah maksud dalam ayat ni adalah apa, iaitu maksudnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala lam situ ialah bukannya lam li ta'lil, tapi lam tu li sayrurah nama dia kan. Sayrurah ni maksudnya ialah lamus sayrurah, ini maksudnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan Nabi ini tidak melakukan dosa kan. Liyaghfira situ maksudnya Allah Taala menjadikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berdosa. Tidak berdosa. Sama ada dahulu tu, maksud dahulu tu ada yang kata dahulu tu ialah sebelum daripada mendapat wahyu. Wa ma ta'akhkhara tu ialah selepas daripada mendapat wahyu. Jadi
apa-apa pun yang berlaku, apa-apa pun penafsiran, tapi ia menunjukkan kepada apa bahawa Nabi tidak berdosa, dan kemudian yang kedua ni Nabi terpelihara daripada dosa sebelum daripada wahyu dan juga selepas daripada wahyu, iaitu sebelum daripada umur 40 dan selepas daripada umur 40 sehinggalah baginda Nabi SAW wafat. Itu adalah kurniaan Allah yang pertama. Yang keduanya Allah Ta'ala kata, iaitu Allah Ta'ala sebut apa? Iaitu wa yutimma ni'matahu, untuk menyempurnakan nikmatnya. Banyak lah perkara yang Allah Ta'ala beri kepada umat Islam, kepada Nabi kita SAW. Jadi Allah Ta'ala nak lipatkan lagi, nak tambahkan lagi kan. Jadi tambahan ini ialah melalui apa? Iaitu melalui Fathan Mubina ini, kemenangan ini, kemenangan melalui Hudaybiyah ini. Kemudian wa yahdiyaka siratan mustaqima. Wa yahdiyaka iaitu memberi petunjuk kamu kepada jalan yang lurus, iaitu memberi Islam, dan kemudian seterusnya ialah meneguhkan Islam. Dalam tafsir jalan lain disebut wa yusabbit, iaitu untuk meneguhkan kamu di atas jalan Islam ini. Seterusnya wa yansuraka Allahu nasran aziza. Dan kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, dah perkara yang pertama dah. Perkara yang pertama ialah ampun. Perkara yang kedua ialah memberikan nikmat, menyempurnakan nikmat. Perkara yang ketiga ialah mensabatkan di atas jalan Islam ini. Dan kemudian yang keempat sekali ialah membantu orang-orang mukmin, iaitu memberi kemenangan kepada mereka. Wayan suraka, sebab itulah baris tu di atas, baris tu di atas sebab apa? Wayan sura. Kalau ikutnya wayan suru, tapi dia sebut wayan sura sebab apa? Sebab dia diatafkan kepada liyaghfira wayan suraka. Wa yansurakallahu, Allah Ta'ala nak beri kemenangan kepada kamu dengan nasran aziza. Disebutkan kat sini sifat kepada nasran sini lah nasran aziza. Kenapa nasran aziza? Kerana nak menunjukkan bahawa kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tidak dapat ditolak oleh sesiapa saja lagi. Tak ada orang yang boleh menolak kan, apabila Allah Ta'ala dah nak tolong sesiapa di atas dunia ini, tolong orang beriman. Wallazi anzalas sakinata, dan seterusnya. Nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita orang beriman ini apa lagi kan, iaitu dia telah menurunkan. Jadi diungkatkan di sini penggunaan perkataan tu, iaitu anzala. Jadi anzala tu ialah daripada atas kepada bawah, diturunkan. Jadi ungkapan situ ulama-ulama kata kan, perkataan anzala tu nak menunjukkan satu benda tu adalah satu kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan anzala sakinah tu soalnya berada di atasnya, berada di atas, kemudian diturunkan, diberikan kepada kita. Dan dia tu bila berada di atas, maknanya dia tu adalah benda yang mulia. Jadi Allah Ta'ala kata allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Kenapa? Liyazdadu imana. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Minta maaf dalam surah yang lain tadi. Jadi liyazdadu imanan ma'a imanihim. Apa ni? Untuk menambahkan liyazdadu imanan ma'a imanihim, liyazdadu yaqinan, liyazdadu Allah Ta'ala nak beri kurniakan kepada orang mukmin itu untuk menambahkan iman dengan peristiwa-peristiwa ni kan. Jadi banyak sangat kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman kan. Apa maksud liyazdadu imanan ma'a imanihim? Maknanya mereka tu dah ada iman, tapi Allah Ta'ala tambah lagi iman tu. Maknanya iman ini sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah kan, dia tidak boleh berkurang kan. Iman ni kan iman ni yazid wa yankus. Tapi yazid tu maksudnya yankus tu maknanya dia tidak boleh berkurang daripada had minima. Had minima tu berapa? 100 lah. Jadi bertambah tu apa? Bertambah tu 110, 120, 130 kan. Itulah, jadi sebab itulah ini bersesuaian dengan satu ayat lain kan. Macam manakah boleh menambahkan iman tu? Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan dalam tempat wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana, iaitu apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambahlah iman mereka. Jadi itu di antara maknanya perkara-perkara yang boleh menambahkan iman seorang mukmin tu. Jadi dan tertambahnya iman mukmin ini, sedangkan mereka tu dah beriman dah, tertambah lagi ialah kerana kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat ini, liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard. Kemudian Allah Ta'ala ungkapkan perkataan ni, iaitu apa? Walillahi junudus samawat, bagi Allah lah, maknanya milik Allah lah, maknanya dia tu memiliki, dia tu menguasai, bagi dia semua tentera langit dan semua tentera bumi. Apa tentera langit? Tentera langit lah meteor ke, kita kata bintang-bintang ke, ataupun apa-apalah kan, makhluk daripada langit ke apa-apa. Allah Ta'ala boleh buat benda tu semua. Malaikat ke, semua tu adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian wal ardi, yang ada di dalam atas bumi ni, dia ada di atas bumi ni, dia ada di bawah bumi ni kan.
tak kira lah binatang ke apa, semua tu adalah junudullah kan. Mereka tu adalah, semua tu adalah tentera Allah. Ertinya sini apa maksudnya? Kalau mereka ni tentera Allah, ertinya Allah Ta'ala boleh kerahkan, Allah Ta'ala boleh buatkan apa saja kan untuk membinasakan kita. Kalau kita kata angin juga adalah junudullah. Kita kata air kan, jadi tsunami ke dan sebagainya, adalah junudullah. Kalau kita katakan kuman, COVID-19 COVID-19 kan, junudullah. Semua tu kan, sama ada besar, sama ada kecil, semua tu adalah junudullah. Artinya kalau Allah Ta'ala nak kan mengubah dunia ni kan, tak perlu kepada manusia kan, tapi Allah Ta'ala nak beri pahala kepada kita kan. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala sebutkan, bagi Allah junudus samawati wal ardi, bagi Allah tentera langit, tentera bumi kan. Maknanya Allah Ta'ala tak perlu kepada kamu, wahai manusia semua, kepada kita semua, wahai manusia, kalau Allah Ta'ala nak ubah sesuatu benda kan. Jadi kemudian tu seterusnya Allah Ta'ala sebut ke sini apa? Iaitu wa kana Allahu aliman hakima. Allah Ta'ala Maha tahu, Allah Ta'ala Maha hakim, Maha mempunyai hikmah kan dalam penciptaan dia. Dia mengetahui semua benda kan. Jadi sebab itulah dia buat semua benda ni sebenarnya adalah untuk kebaikan manusia, kebaikan kita semua kan. Liyudkhila. Seterusnya tambah lagi kan. Berapa dah tu kan? Yang ke berapa dia wallahu alam lah. Antunna semua kan boleh kira lah kan, semua kan dah you all semua boleh kira lah kan, berapa dah kurniaan Allah kan. Allah sebut lagi ni